Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dalam pada kita menuju bulan Ramadan, ada juga yang bertanyakan tentang konsep fidyah. Mungkin kita sudah pun sedia maklum tentang apa itu fidyah, namun mungkin proses pembayarannya kini diseragamkan lagi oleh MAIS. Jadi kita bersama dengan tetamu kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang perkhidmatan bayaran fidyah MAIS dan sebab-sebab fidyah akan kita juga bawa kembali kepada anda bersama Ustaz Indra Syaril Muhammad Syahid, iaitu pengarah Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Terima kasih kerana bersama kami Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar tadi kita telah pun lihat sedikit mukadimah kepada topik kita ini berkaitan dengan pembayaran fidyah. Namun mungkin kita boleh panjang lebarkan sedikit tentang konsep fidyah itu sendiri. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Darren. Fidyah ni sebenarnya adalah dia membawa maksud penebusan. Maknanya kita menebus ataupun kita membayar sesuatu denda yang dikenakan ke atas kita kalau kita meninggalkan perkara yang wajib ataupun kalau secara mudahnya kita nak katakan kat sini sesuatu yang digunakan untuk menebus dirinya, baik merupakan harta atau lainnya yang dilakukan kerana terjadinya kekurangan dalam salah satu amal ibadah. Maknanya dalam konteks puasa Ramadan, apabila kita meninggalkan puasa tersebut kerana kita diwajibkan berpuasa selama 30 hari, kemudian kita meninggalkan satu hari disebabkan perkara-perkara tertentu, maka ada perkara-perkara yang kita perlu membayar fidyah. Ada sebab-sebab yang diperlukan untuk kita membayar fidyah. Baik, seterusnya Ustaz, apakah sebenarnya sebab-sebab yang mewajibkan fidyah itu sendiri? Okey, ini perkara yang saya kira semua umat Islam semua perlu tahulah. Lebih-lebih lagi kita ni nak menjalani ibadah puasa yang bakal menjalang. Lebih kurang saya rasa lebih kurang dalam 10-11 hari lebih kurang. Jadi maknanya dekat sini kita kena tahu apa sebab-sebab yang mewajibkan fidyah. Yang pertama ialah apabila orang itu adalah orang tua dan orang yang sakit kronik, orang tua yang dia tidak mampu berpuasa, dan kalau dia berpuasa akan memudaratkan diri dia dan kesihatannya jika dia melaksanakan ibadah puasa tersebut, disebabkan contohnya dia sakit tua, usianya dah mungkin menjangkau 70, 80 dan dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dalam hal ini beliau ataupun mereka itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian ataupun dia sakit kronik. Sakit kronik di sini ialah dalam keadaan yang dia tiada harapan untuk sembuh dan dia terpaksa bergantung dengan ubat dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia tidak boleh menjalani ibadah puasa. Dia tidak boleh menahan dirinya daripada makan, minum, daripada terbit matahari sehingga tenggelamnya matahari. Jadi maknanya contoh kalau dalam keadaan tersebut dia memang dia perlu makan ubat sejam, 2 jam dan sebagainya dari semasa ke semasa, maka dekat sini kita boleh katakan dia sebagai mengidap penyakit kronik yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa dan dia wajib untuk membayar fidyah. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, apabila disebabkan oleh mengandung dan menyusukan anak, bimbang akan keselamatan anak yang dikandungkan. Seorang isteri mengandung, kemudian dia bimbang akan keselamatan anak yang dikandungkannya. Dalam hal ini dia tetap dia kena bayar fidyah, tetapi dia tetap juga wajib qada. Dia kena gantikan puasa tersebut. Jika sekadar dia bimbang keselamatan diri dia sahaja, memadai dia qada sahaja sebelum datang Ramadan berikutnya. Tapi kalau dalam hal dia bimbang akan bayi yang ataupun yang dikandungkannya itu ataupun anak yang sedang disusukannya itu, maka dia kena bayar fidyah dan dia kena qada. Ini perkara yang kedua dah. Yang ketiga ialah dalam keadaan seseorang itu musafir atau sakit dan dia tidak ganti puasa pada tahun ianya ditinggalkan.
dalam keadaan ini memang dibolehkan oleh seseorang itu untuk apabila mereka itu bermusafir. Musafir ni dia berjalan jauh, melebihi 2 marhalah, kemudian dia memang dibolehkan untuk membuka puasa, tetapi dia perlu gantikan pada tahun semasa. Maknanya kalau dia berpuasa pada 1443 Hijrah ini, sebaik sahaja selesai 30 hari Ramadan tersebut, dia perlu gantikan tanpa perlu menunggu Ramadan yang berikutnya. Tetapi kalau dia sampai Ramadan yang berikutnya dia tidak menggantikan puasa tersebut, maka dia perlu qada dan dia perlu bayar fidyah. Sama juga kalau orang itu sakit, maknanya kalau dia sakit biasa kemudian dia tidak boleh berpuasa, sakit dia juga termasuklah dalam kategori orang yang didatangi haid dan sebagainya. Jadi dia sepatutnya menggantikan puasanya sebaik sahaja selesai Ramadan, tetapi dia tidak menggantikan sampailah Ramadan yang baru yang bakal menjelang, kemudian dia belum lagi menunaikan puasa, maka selepas sahaja Ramadan yang berikutnya tu dia kena ganti dan dia kena bayar fidyah. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah orang yang melewat-lewatkan ganti puasa. Jadi kalau dia tidak berpuasa, sama ada disebabkan oleh keuzuran syar'i ataupun dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dah memang berdosa, dan kemudian dia tidak menggantikan puasa tersebut, jadi maka dia dikehendaki untuk membayar fidyah lah. Itu yang keempat. Yang kelima ialah kalau sekiranya orang itu meninggal dunia dan dalam keadaan yang dia tidak menjalani ibadah puasa sebelum masa dia hidup, maka dia kena membayar fidyah. Ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'imu anhu makana kulli yaumin miskinan. Sesiapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, hendaklah diberi makan setiap orang miskin, seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya kalau sekiranya seorang itu meninggal dunia dan kemudian dia tidak berpuasa selama hayatnya, maka puasanya itu menjadi hutang dan perlu dibayar hutangnya lah. Dan ini juga disebut oleh Rasulullah SAW, kalau sekiranya dia meninggalkan puasa, ahli keluarganya itu boleh menggantikan puasanya. Ini disebut dalam hadis, man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyuhu. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesiapa yang meninggalkan puasa dan masih ada puasa yang tidak diqada, maka walinya yang berpuasa bagi pihaknya. Walinya itu adalah ahli keluarganya. Tapi kalau sekiranya tidak ada ahli keluarganya yang berpuasa bagi pihaknya, maka ahli keluarganya boleh membayar fidyah menggunakan harta pusaka si mati lah. Baik, Ustaz. Itu secara mudahnya lah. Kita ada sedikit masa berbaki, ingin kita perjelaskan tentang proses pembayarannya. Adakah ada sebarang pembaharuan yang dibawa bersempena dengan apa yang sedang kita bincangkan ini, dan juga disebabkan oleh pandemik mungkin pembayaran secara fizikal, ramai yang mungkin lebih suka kaedah-kaedah atas talian yang mungkin dibawakan oleh MAIS. Silakan. Okey, terima kasih Terence. Kaedah untuk membayar fidyah di Selangor khususnya, kita ada 3 kadar yang telah pun diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada tahun 2020, yang mana kadar asal fidyah adalah sebanyak RM1.75 dan kemudian ditambah dengan upah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal sebanyak 15% untuk kutipan dan agihan, maka digenapkan menjadi RM2. Maknanya satu cupak beras ataupun sehari puasa yang ditinggalkan adalah bersamaan dengan nilaian satu cupak beras. Maka satu cupak beras nilainya adalah RM2. Dan kemudian bagi orang yang berkemampuan, maka digalakkan untuk membayar fidyah mengikut jenis beras yang dimakan. Oleh hal yang demikian, di Selangor kita buat pembaharuan, mana-mana orang Islam boleh membayar pada nilaian RM2 atau RM4 atau RM6. Kadar tersebut adalah termasuk upah lah. Ini mengikut jenis beras yang dimakan seperti yang dipaparkan pada skrin lah. Maknanya kalau kita memakan beras basmati hari-hari, maka kita digalakkan untuk membayar pada nilaian RM6 bagi satu hari puasa yang ditinggalkan. Let's say lah kalau meninggalkan puasa selama 14 hari, maka RM6 kali 14 hari lah. Dan
ini sebenarnya bila kita buat dengan kaedah sebegini, sebenarnya sambutan masyarakat sangat menggalakkan dan mereka tahu bahawasanya ini adalah satu kewajipan yang perlu dilaksanakan, dan saya ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk terus melaksanakan kewajipan fidyah ini. Lebih-lebih lagi dengan Ramadan yang bakal menjelang beberapa hari lagi ini, kita tunaikan fidyah, dan mana-mana yang perlu qada puasa, ganti puasa, maka perlulah gantikan puasanya. Dan kaedah pembayaran di Selangor, kita mempermudahkan masyarakat kita untuk membayar secara atas talian. Umat Islam boleh membayar melalui laman web mais.gov.my atau melalui laman web Lembaga Zakat Selangor www.zakatselangor.com.my. Maknanya ada dua channel yang diberikan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah fidyah ini dengan membayar fidyah masing-masing mengikut hari yang telah pun ditinggalkan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Indra kerana studi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita dahulukan ucapan selamat berpuasa kepada Ustaz isi keluarga. Okey, terima kasih. Terima kasih, Terence.